Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan dan puan, kepada rakan-rakan Facebook, kepada follower page Nur Aminah Omar, saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya teruskan dengan satu sesi FB Live insya-Allah. Saya tidak akan mengambil masa yang lama dia sekitar antara 10 ke 15 minit begitu. Jadi kepada tuan dan puan yang berkesempatan boleh join FB Live ni, dan kepada tuan dan puan yang orang kata tonton rebroadcast kepada FB Live ini, saya juga ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton, dan selamat datang ke page ni lah, ke page ni. Jadi untuk itu tuan dan puan, pada kali ini saya bawa satu lagi topik yang berkenaan dengan pengurusan perniagaan yang berkaitan dengan usahawan dan seumpama dengannya. Jadi pagi ini saya pilih satu lagi topik yang sebenarnya banyak dah dibincangkan di luar sana tentang memilih nama bisnes. Jadi memilih nama bisnes ni, bila kita sebut memilih nama bisnes ni, sebenarnya ada dua, sama ada kita pilih nama syarikat ataupun kita pilih nama brand. Kadang-kadang nama brand adalah berbeza dengan nama syarikat. Kadang-kadang nama syarikat tu sama dengan nama brand apabila kita leverage kan. Jadi tuan dan puan perlu lihatlah apa strategi dan apa rancangan tuan dan puan kepada bisnes yang tuan dan puan jalankan. Jadi kebanyakannya memilih untuk nama syarikat sama dengan nama brand. Tetapi di luar sana ramai saja tuan dan puan nama brand berbeza, nama syarikat berbeza. Tapi dalam konteks sekarang ini, dalam konteks hari ini, saya nak bawakan skop perbincangan yang lebih, orang kata lebih kecil, skop perbincangan yang zoom in dan terus direct sahaja, iaitu tentang orang kata langkah-langkah biasa apabila kita nak namakan nak memberi nama kepada bisnes kita tu. Nak memberi nama kepada bisnes kita tu. Jadi kepada tuan dan puan yang baru masuk ataupun yang pertama kali menonton FB Live ini, yang dah follow tapi pertama kali dapat masuk ke FB Live ni, jadi tuan dan puan nanti boleh terus lihatlah apa-apa lagi maklumat yang sudah saya bekalkan di dalam page Nur Aminah Omar. Dan saya juga ada satu lagi profile account di Facebook, iaitu Nur Aminah Omar, yang itu berstatus persendirian. Yang ini adalah page. Jadi tuan dan puan akan banyak mendapat notification tentang FB Live ini dari page berbanding daripada Facebook peribadi. Baik, untuk itu tuan dan puan saya kembali kepada topik kecil yang saya bawa hari ini. Topik yang perbincangan yang kita bawa hari ini iaitu menamakan bisnes. Saya ada sebut tadi apabila kita namakan bisnes ni sebenarnya ada dua. Sama ada kita pilih nama syarikat satu, ataupun kita kata kita pilih nama brand. Jadi ada dua cara, sama ada nama brand tu adalah nama syarikat dan juga nama syarikat itu berbeza dengan nama brand. Jadi itu adalah pilihan masing-masing ataupun orang kata strategi kita masing-masing. Tapi secara umumnya kita kata apakah langkah-langkah biasa yang diambil apabila kita nak memberi nama kepada bisnes kita. Jadi kita bayangkan tuan dan puan macam kita lahir, mak bapak kita memikirkan satu nama yang baik untuk kita. Jadi samalah seperti bisnes kita itu. Jadi kita bila kita nak namakan bisnes tu, sebenarnya dia adalah satu keputusan yang besar, big and important decision yang kita buat tu. Jadi nama tu adakah dia orang kata suit ataupun sesuai dengan sebahagian daripada produk ataupun servis yang kita tawarkan. Yang itu yang pertama sekali. Jadi kita kena decide adakah nama tu brand ataupun nama tu ada nama syarikat tu adalah brand ataupun nama brand tu berbeza daripada nama syarikat. Kita decide lah. Dan kemudian apabila kita nak jadikan dia sebagai satu orang kata brand, katalah kita nak mulakan bisnes, katalah tuan dan puan pilih satu jenama. Apa yang tuan dan puan nak namakan? Adakah nama peribadi itu sebagai satu jenama? Jadi kalau tuan dan puan perasan, saya sendiri belajar dengan mentor. Jadi ada dua pendekatan. Satu iaitu kita letakkan nama kita sebagai brand, kita dikenali apa, kita ni dikenali sebagai apa. Tapi satu lagi adalah kepada brand, kepada produk atau servis yang kita nak tawarkan tu tadi. Dan satu lagi, sama ada brand itu adalah namanya tu sama atau tidak dengan nama syarikat, itu adalah pilihan masing-masing. Ada yang gunakan strategi nama syarikat ni sama dengan nama brand. Ada yang gunakan strategi dia bezakan. Jadi ini semua orang kata tak ada betul atau salah, tetapi is a very big and important decision that we need to make. Kita kena buat. Itu yang pertama sekali. Kena decide lah. Jadi kalau katalah ada banyak perbincangan di luar sana. Contoh kalau kita kata kita namakan kita punya perniagaan atau brand tu, katalah kedai sayur Hajah Aminah. Jadi kedai sayur Hajah Aminah tu dah satu brand dan dia hanya akan jadi kedai sayur.
Jadi kalau macam brand tu kita kata apa orang kata brand satu nama saja. Saya nak bawa contoh sebab banyak sangat kat luar kan. Jadi kita kata nak bawa satu contoh tu nak pilih yang sesuai dengan kefahaman kita. Jadi sebenarnya contoh kalau kita kata brand yang kita dah biasa, dia ada asosiasi macam Ramly Burger. Dia terus ada asosiasi dan dia memang produk-produknya itu, brand itu dah dijadikan macam tu Kalau macam Maidin, Mat. Jadi dia nama tu dah dijadikan brand. Jadi kita kena lihat macam Maidin tu sebenarnya adalah nama individu yang dijadikan brand. Jadi bergantung juga kepada tuan dan puan apa pilihannya. Jadi kalau tuan dan puan tanya saya, pergilah berjumpa dengan orang kata individu yang boleh membantu dalam memilih ni. Tapi kalau tanya saya, apabila saya memulakan saya punya inisiatif-inisiatif tertentu, saya orang kata mendapat idea tu daripada perbincangan dan perbualan dengan usahawan-usahawan lain nak namakan apa. Jadi kalau macam sekarang ni the advisory and consulting services yang ada tu, saya memang fokus kepada satu kategori dan satu bahagian. Jadi itu yang saya namakan sebagai life track learning. Jadi dia ada membawa maksud tertentu Okey, yang seterusnya apabila kita nak namakan nak milih nama bisnes ni, kita perlu cari inspirasi kita tu lah. Dari mana kita dapatkan apa inspirasi kita apabila kita memilih brand. Kalau saya boleh kongsi saya memilih perkataan TRACT tu adalah bukan dari brand lain tapi saya sebenarnya menonton satu satu drama yang menunjukkan tentang kerjaya seorang pakar bedah pakar bedah. Yang ini cerita Jepun. Jadi dalam tu ada menceritakan bagaimana pembedahan tu dilakukan dan saya jumpa perkataan TRACT tu, track itu, dan dia membawa maksud yang sangat besar. Dia memberi satu inspirasi kepada saya. Jadi itu yang saya namakan saya punya inisiatif yang sekarang ini Life Track Learning itu. Tapi resources tu terpaksa letak sebab pegawai SSM minta saya letak. Untuk tujuan daftar enterprise di SSM, maka saya letaklah juga kerana sepatutnya tidak ada dalam perancangan untuk nama tu, tetapi jadi brand itu adalah Life Track Learning. Dia ada where do you get the inspiration is up to you. Kadang-kadang tuan dan puan berjumpa orang macam saya menonton satu drama yang panjang tentang seorang pakar bedah dari Jepun, doktor dari Jepun. Jadi banyak inspirasi yang tuan dan puan dapat, mungkin daripada bacaan, mungkin daripada perjumpaan, conference, seminar, apa-apa sahaja. Jadi dapatkan satu inspirasi yang tuan dan puan nak ambil. Dan yang ketiga, kita boleh juga lihat kita kena clear sama ada kita perlukan tagline atau tidak, kerana setengah brand ataupun setengah nama jenama yang letak tu kita tak perlukan tagline, dia sangat clear. Tetapi ada kebanyakan brand dan majoriti dia ada satu tagline katalah kalau macam Nike, dia tak ada makna apa-apa. Tak ada makna apa-apa tapi dia ada tagline, just do it. Dia ada tagline dia. Kalau kita kata KFC pun sama. Asalnya memanglah dia panjang tapi dia jadi pendek KFC, dan terus dia ada satu tagline. Jadi terpaksa terpulang kepada tuan dan puan untuk memilihnya. Ini adalah perkara-perkara yang perlu kita consider apabila kita nak beri nama kepada bisnes atau brand kita. Yang keempat, kita lihat adakah nama itu ataupun jenama tu dah ada digunakan di luar sana. Yang itu pun kita kena lihat juga. Kita nak namakan bisnes kita tu, kalau kita nak namakan company pun kita kena letak 2-3 dan kita bawa ke SSM dan kita tengok. Kalau dah ada tak boleh, jadi kita kena pilih yang dua, yang kedua dan ketiga. Dia begitu. Dan seterusnya yang kelima, kena tentukan sama ada nama tu kita perlu segera beli satu domain. Sama ada nama tu kita perlu segera beli satu domain. Jadi kalau tuan dan puan buat satu senarai tu, bila nak beri nama kepada bisnes kena tengok 1, 2, 3, termasuklah perkara yang kelima untuk menentukan sama ada perlu beli domain yang macam mana untuk untuk bisnes kita itu. Dan yang keenam, yang terakhir sekali, barulah tuan dan puan perlu juga kita dapatkan feedback daripada orang sekeliling. Jadi semalam sebenarnya 2 hari lepas ada seorang rakan Facebook bertanya dengan saya kerana ada dalam satu video saya menyebut tentang keperluan the needs for us to socialize our business ideas. Jadi to socialize our business ideas tu maksudnya kita bincang, kita ceritakan business idea kita tu kepada orang lain. Jadi kepada siapa kita nak cerita? Saya tak galakkan tuan dan puan cerita idea bisnes dalam Facebook, buat posting ke, buat video ke, macam tu bukan. Tetapi lebih kepada dah ada satu orang kata BMC yang simple pun tak apa, dah ada satu business idea, pergi bincangkan dengan beberapa orang.
Kalau tuan dan puan tanya saya sebenarnya semasa saya dalam beberapa proses untuk ada a few new ventures ni, sebenarnya saya berjumpa antara 5 ke 7 orang. Dan 5 ke 7 orang ini sebenarnya individu yang saya tahu boleh memberi input yang bagus, boleh memberi maklum balas yang orang kata konstruktif untuk saya ambil dan gunakan. Jadi bila rakan Facebook ni tanya saya, puan, kat mana saya nak cari orang-orang ni, dengan siapa yang saya nak brainstorm ni? Yang pertama sekali tuan dan puan boleh dapatkan feedback daripada mentor. Kalau tak ada mentor memang kena cari. Macam mana nak cari? Itulah sebabnya tuan dan puan keluar pergi seminar, tuan dan puan pergi conference, tuan dan puan pergi kelas. Tuan dan puan dari situlah sebenarnya tuan dan puan salah satu cara tuan dan puan akan berjumpa dengan mentor. Ataupun ada seminar secara online ke kelas-kelas online. Bila tuan dan puan masuk, dekat situlah tuan dan puan akan nilai. Walaupun tuan dan puan berada di Facebook sekalipun, tuan dan puan boleh tengok siapa yang tuan dan puan boleh target untuk jumpa dan jadikan mereka sebagai mentor. Itu yang pertama. Kedua, tuan dan puan boleh jumpa dengan circle bisnes yang betul. Nak kata betul atau salah ini sebenarnya tuan dan puan perlu orang tanya saya, macam mana kita nak tahu business circle tu betul ke tak betul? Jadi kena lihat sama ada nilai dalam business circle tu sama dengan nilai kita atau tidak. Yang pertama, dan kedua, adakah kita ada keserasian dari segi kita punya nilai itu tadi, iaitu kedua lagi adalah satu cara kerja kita itu. Kalau dia ada keserasian, maknanya dalam circle itu tuan dan puan boleh pilih mana-mana individu yang tuan dan puan rasa dapat untuk berbincang tentang idea bisnes, dapatkan maklum balas daripada mereka. Yang ketiga, memanglah tuan dan puan sama ada boleh berjumpa dengan konsultan ataupun business coach yang biasanya mereka ada package-package yang tuan dan puan perlu bayar kalau nak jumpa mereka. Jadi carilah business coach ataupun konsultan yang ada memberikan package yang sesuai kepada tuan dan puan, terutama yang baru nak mulakan bisnes. Jadi kalau tuan dan puan tanya saya, sebenarnya saya ada buat aja sesi-sesi yang berbentuk secara online, dan juga saya ada provide 30 minutes free consultation over the phone. Yang itu sebenarnya tuan dan puan boleh gunakan. Mungkin saya tak dapat beri banyak lah, sebab dalam 30 minit itu mungkin perkara yang tertentu sahaja yang kita boleh bincangkan, tetapi sekurang-kurangnya mungkin ada 1 ataupun 2 perkara yang tuan dan puan boleh dapatkan feedback, Jadi untuk itu tuan dan puan, hari ini FB Live hari ini saya dah bincangkan secara ringkas antara perkara-perkara yang kita boleh lakukan lah, simple steps yang kita boleh lakukan untuk kita beri nama kepada bisnes kita, sama ada beri nama kepada brand atau beri nama kepada syarikat. Jadi saya recap balik, yang pertama sekali kita kena decide, adakah brand tu diri kita sebagai brand, dan adakah brand itu orang kata dijadikan nama syarikat, dan nama syarikat sama dengan brand. Yang itu kita kena decide. Yang pertama sekali kita kena decide. Yang kedua dapatkan inspirasi, dari mana kita nak dapatkan nama tu. Adakah daripada brand sedia ada, adakah daripada pembacaan, adakah daripada input-input orang. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena jelas sama ada kita perlukan tagline atau tidak. Kalau kita tengok contoh brand-brand kat luar, kita nampak brand yang macam mana perlukan tagline, brand yang macam mana dia sampai ke tahap tak perlukan tagline. Jadi seterusnya, adakah brand yang kita pilih, nama yang kita pilih tu ada digunakan di luar. Yang itu kita kena tengok. Kemudian yang kelima, kita tentukan sama ada kita perlu ambil domain atau tidak. Tapi kalau ikutkan saranan zaman sekarang, ambil saja. Nak aktifkan kemudian tak apa, tapi beli domain tu sekarang. Itu kalau saranan daripada ramai pakar-pakar orang kata pakar brand kat luar sana. Jadi tuan dan puan boleh pilih sama ada nak tetapkan, nak beli domain atau tidak. Itu tuan dan puan pilih. Dan seterusnya, akhir sekali dapatkanlah maklum balas, iaitu feedback daripada individu-individu yang tuan dan puan yakin boleh beri feedback yang konstruktif. Boleh jadi daripada mentor, boleh jadi daripada circle business, boleh jadi daripada business coach ataupun konsultan yang tuan dan puan kenal. Baik, untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Saya tamatkan FB Live kali ini. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi dalam beberapa hari minggu ini. InsyaAllah saya akan setiap pagi saya boleh insyaAllah akan ada sesi live. Jadi saya tidak menjanjikan setiap hari, tetapi Alhamdulillah minggu ini diberikan kelapangan sebelum pukul 10. InsyaAllah sekitar 8.30 antara 8.30 ke 8.45 kita akan ada 10 ke 15 minit sesi FB Live untuk berbincang tentang perkara-perkara yang lebih orang kata spesifik dalam hal-hal pengurusan perniagaan, insyaAllah. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih. Boleh share video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang join. Jadi dengan itu kita doakan yang baik-baik untuk semua. Jumpa lagi insyaAllah dalam Facebook Live yang akan datang. Assalamualaikum.